Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar anak-anak Dima Al-Ghazali? Baik, hari ini kita akan sambung topik pembelajaran kita 2 minggu lepas. Okay, topik yang sama lagi, bidang akidah. Nama Allah Al-Malik dan Al-Hasib. Okay, minggu lepas kita cuti kan? Minggu lepas cuti, 2 minggu lepas Zaza dah sentuh tentang pengertian, dalil dan juga hukum beriman dengan nama Allah Al-Malik dan Al-Hasib. Jadi hari ini saya akan ulang dengan secara ringkas, sebab hari ini kita nak fokus pada kesan beriman dengan nama Allah Al-Malik Al-Hasib. Kita dah percaya, kita yakin Allah itu Al-Malik, Allah Al-Hasib. Jadi apa kesan pada kita? Bila kita beriman, apa perubahan yang berlaku dalam diri kita? Okey. Okey, awak tengok buku teks awak, rujuk. Okey, kita rujuk muka surat. Tengok yang okey. Al-Malik. Okey, ni sekejap sepintas lalu je. Pengertian ada dekat sini. Okey, pengertian. Al-Malik, ingat lagi tak? Al-Malik yang menguasai segala-galanya. Okey, dalil dalam surah Al-Hadid. Maksudnya dialah yang memiliki kuasa pemerintahan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Dan dia maha berkuasa atas setiap sesuatu. Allah maha berkuasa. Allah cipta alam ni. Semua benda yang makhluk Allah ciptakan ni, Allah pencipta dia. Allah lah yang punya. Okey, Allah Al-Malik. Dan Allah yang menguasai segala-galanya. Itu maksud Al-Malik. Okey. Kat sini pun ada juga dia bagi maksud dengan lebih lanjut. Al-Malik bererti yang menguasai segala-galanya. Nama Allah Al-Malik bererti Allah yang menguasai pemerintahan, pentadbir dan pemilik mutlak segala yang ada di bumi dan langit. Okey, semuanya hanya Allah yang punya, Allah yang menguasai. Allah pemilik mutlak yang di bumi dan di langit. Okey. Kemudian saya ada sentuh tentang dalil kan? Dalil Allah Al-Malik. Okey, kemudian ni kita nak tengok. Tengok muka surat 71 dalam buku teks awak. Tajuk dia kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Malik Al-Malik. Okey, kita fokus pada Al-Malik dulu. Okey. Tengok Saza dia pakai tudung oranye. Kita cakap, setelah kita mempelajari nama Allah Al-Malik, Saza hendak bertanya kepada kamu semua. Apakah kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Malik? Kenapa penting kita kena yakin Allah itu yang menguasai segala-galanya? Kenapa? Okey, kita tengok. Kawan tu jawab. Yang nombor 2. Saya akan berusaha. Saza padam dulu Okey. Saya akan berusaha menjadi manusia yang bersyukur dan meninggalkan sifat sombong. Bila kita tahu Allah yang maha berkuasa, kita akan jadi orang yang lebih bersyukur dan kita tinggalkan sifat sombong. Walau awak hebat macam mana sekalipun, awak kaya ke, awak ada kuasa pangkat tinggi, tapi sebab kita tahu Allah itu Al-Malik, itu semua kepunyaan Allah, Allah yang menguasainya, kita akan tinggalkan rasa sombong. Okey. Apa dia cakap lagi? Saya sedar walaupun mempunyai kekayaan dan kecerdikan, tetapi Allah jualah yang maha kaya dan maha bijaksana. Okey, itu kepentingan yang pertama. Berusaha menjadi manusia yang bersyukur dan meninggalkan sifat sombong. Okey, kemudian kawan yang lelaki itu jawab pula. Menyedarkan kita bahawa kita hanyalah makhluk Allah yang lemah, sentiasa mengharapkan pertolongan Allah. Okey, kita sedar kita ni hanya hamba Allah yang lemah. Oleh itu, saya akan tekun beribadah dan berdoa sebagai tanda beriman dengan nama Allah Al-Malik. Kita dah tahu kita lemah. Allah yang maha berkuasa, Allah yang punya segala benda. Jadi, kita akan lebih kuat beribadah dan doa pada Allah lah. Nak apa? Nak rezeki. Yang rezeki kita dapat tu semua sebab Allah yang beri. Allah yang berkuasa, Allah yang gunakan pada kita. Memanglah sebabnya awak berusaha kan. Tapi kalau bukan dengan keizinan Allah, bukan dengan kekuasaan Allah, kita tak dapat pun benda-benda tu.
Jadi kita sentiasa mengharapkan pertolongan Allah. Okey. Nombor 4, menjadikan kita sentiasa menghargai alam yang digunakan Allah kepada kita. Mulai sekarang, saya akan memelihara kebersihan dan keceriaan persekitaran. Kita pun nak tunjukkan yang kita beriman dengan nama Allah Al-Malik, kita tolong bantu, kita bersyukur, kita jaga kebersihan alam ni. Kita menghargai alam ciptaan Allah ni. Okey, boleh? Itu kepentingan beriman nama Allah Al-Malik. Al-Malik maksud dia apa tadi? Yang maha menguasai. Okey? Okey, sekarang kita nak tengok untuk Al-Hasib pula. Okey, Al-Hasib. Ingat lagi tak apa maksud Al-Hasib? Okey, tengok buku teks awak. Al-Hasib. Sekejap je Ustazah recap balik. Al-Hasib maksud dia ada dua maksud. Yang pertama, maha mencukupkan keperluan hambanya. Ataupun yang kedua, maha menghitung setiap amalan dan perbuatan kita, sama ada baik ataupun tidak baik pada setiap masa dan tempat. Okey. Dan ada dalilnya di situ. Okey. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Sesiapa bertawakal kepada Allah dengan penuh keimanan, Allah akan cukupkan keperluannya. Itu maksud Al-Hasib. Fahuwa hasbuh. Allah mencukupkan keperluan hamba-hambanya. Ataupun maksud yang kedua, maha menghitung. Apa yang kita buat, kebaikan sebesar zarah pun Allah kira, keburukan sebesar zarah pun Allah kira. Nak tahu zarah tu macam mana? Contoh pasir, sebutir pasir tu awak belah lagi 100, belah lagi 1000. Sekecil itulah, maksudnya sekecil zarah. Okey. Ini pengertian Al-Hasib. Okey, kemudian ni Ustazah dah sentuh. Okey ni, kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Hasib. Tadi Al-Malik. Kenapa penting beriman? Kita buang sifat sombong, kita rajin beribadah pada Allah, kita menghargai alam. Okey, kalau untuk nama Allah Al-Hasib, apa pula kepentingan dia? Lebih kurang je sebenarnya kepentingan dia, tapi sebab Al-Malik tu lebih menjurus pada menguasai. Al-Hasib ni kita nak tengok dari segi yang perhitungan amal ibadat kita, perbuatan kita, dan juga Allah mencukupkan hamba dia. Okay, jadi kita tengok kepentingan beriman nama Allah Al-Hasib yang pertama. Nombor 1, meletakkan Allah sebagai pelindung dan penolong. Bertawakal dan tekun berusaha, sentiasa bertawakal dengan tekun dan berusaha, sentiasa berdoa memohon pertolongan Allah. Okay, yang kedua, berusaha melipat gandakan amalan. Sebab kita tahu kan, Allah maha menghitung kan. Jadi kita tunaikan ibadah fardu dengan tekun, kita banyakkan amalan sunat. Sebab kita nak Allah kira-kira, hitung kita punya amal ibadah kita. Okay, yang ketiga, kita akan lebih apa? Menghargai masa. Kita akan penuhi masa dengan perkara yang berfaedah. Covid duduk rumah je. Janganlah duduk tengok TV 24 jam. Tak berfaedah. Boleh nak tengok, tapi tambah selitkan dengan mengaji Quran, baca buku, ada homework yang tak siap-siapkan. Okay, penuhi masa dengan perkara berfaedah. Ataupun menghadiri majlis ilmu. Covid ni tak boleh nak pergi mana-mana majlis ilmu, tapi boleh macam mana? Tengoklah majlis ilmu dari YouTube. Okay, buka video-video cikgu mengajar tu pun semua majlis ilmu. Okay, boleh menghargai masa. Kesan yang keempat, kepentingan dia yang keempat, meninggalkan maksiat. Kita menjauhi pergaduhan dan kita memelihara aurat dengan sempurna. Okay, kita tak buat benda-benda yang dosa ni, kita tak buat. Okay, jadi boleh faham. Itu kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Malik dan nama Allah Al-Hasib. Okay, kepentingan untuk Al-Hasib muka surat 77. Untuk yang kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Malik, awak tengok muka surat ni 71. Dia memang muka surat yang berbeza, tapi kita rangkumkan terus dua topik, nama Allah Al-Malik dan Al-Hasib. Ustazah harap awak jelas Okey, untuk latihan, Ustazah percaya semua dah beli buku aktiviti ni, betul tak?
buka pula. Okey. Semua ada buku aktiviti ni kan? Model aktiviti mesra DGT tahun 5, Sas Badi. Okey, awak buka muka surat 29. Okey, unit 1 Al-Malik. Okey, senang ni. Sebab dah ada panduan tulisan Rumi. Jadi Ustazah harap awak bolehlah jawab. Okey. Pilih jawapan yang betul. Al-Malik bererti yang apa? Menguasai, bijaksana, pertolongan, wajib, pemilik pemerintahan. Tolong jawab. Dah darjah 5, dah besar, dah pandai baca Jawi, pandai baca Rumi. Jadi tolong buat. 29. Muka surat 30. Tulis semula pernyataan yang menerangkan kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Malik. Yang kita baca tadi. Okey. Surat 71 tadi kan. Pilih. Mana ada kepentingan beriman nama Allah Al-Malik? Manusia sentiasa merendah diri. Apa maksud merendah diri? Tidak sombong. Berusaha menjadi manusia bersyukur. Manusia leka dengan kehidupan dunia. Sentiasa mengharapkan pertolongan Allah. Manusia mengabaikan perintah Allah. Apa maksud mengabaikan? Buat tak tahu. Allah suruh solat, malas tak solat. Itu maksud mengabaikan. Memperbanyakkan amalan kebaikan. Bersegera melakukan amalan kebaikan. Manusia suka melakukan maksiat. Dia bagi 8, awak tulis 5 sahaja. Okey. Itu untuk tajuk Al-Malik. Muka surat 31, unit 2 Al-Hasid. Pilih jawapan yang betul. Okey, isi je tempat kosong. Baca baik-baik. Tulis yang Jawi je. Rumi tu tak tulis pun tak apa. Kalau rajin nak tulislah. Tapi lebihkan latih tangan awak tulis yang Jawi. Okey. Last kali muka surat 32, tulis sama ada betul atau salah pada pernyataan di bawah mengenai kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Hasib. 1. Suka melakukan perkara sia-sia. Apa maksud sia-sia? Perkara tak faedah. Okey. Suka ke melakukan perkara faedah? Perkara yang sia-sia. Adakah itu kepentingan beriman nama Allah Al-Hasib? Kalau betul, tulis betul. Kalau salah, tulis salah. Okey, sentiasa bertawakal dan tekun berusaha, tidak menutup aurat dengan sempurna, sentiasa berdoa memohon pertolongan Allah, tidak suka menghadiri majlis ilmu. Okey, awak baca sampai bawah tu lah. Tolong jawab. Boleh? Ustazah harap semua ada buku ni. Dah beli kat kedai buku hari tu kan? Kalau tak ada, awak boleh print. Tak ada printer, awak kena salin lah dalam buku tulis. Tapi Ustazah rasa semua ada buku ni. Okey. Okey, itu saja untuk hari ini. Kita dah habis dah tajuk akidah, nama Allah Al-Malik dan Al-Hasib. Terima kasih atas masa awak semua. Terus kuatkan semangat. Okey. Dan nanti kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.